tetap wajib ganti. Dia ganti hendaklah di dalam tahun berkenaan. Yang demikian itu yang disebut dalam hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha dia kena ganti sehingga dia terlewat. Dia dalam riwayat dia ganti di dalam bulan Syaban. Maksudnya dia tak mau langkau sehingga bulan Ramadan. Jika sekiranya seseorang itu langkau bulan, langkau tahun, para ulama khilaf dalam hal ini. Sebahagian para ulama menyebut bahawasanya dia kena ganti dan juga bayar fidyah bagi setiap hari yang dia langgar. Ini disebut oleh Ibnu Abbas dan selain daripadanya. Sebahagian mereka menyatakan hanyalah memadai dengan ganti. Untuk apa keadaan pun, yang pertama saya kata ganti dulu. Ganti dulu. Jika dia ada kelebihan dia nak bagi fidyah tak apa, tapi yang ganti itulah yang asas yang disepakati wajib untuk dilakukan. Tak adalah kata kalau dia dah langgar tahun dia kena ganti 2 hari, tak, ganti sehari jugalah. Dia bokak sehari, dia ganti sehari. Boleh tak jelaskan tentang perinci hukum menggunakan bahasa kesat dan mencarut dalam urusan seharian? Adakah tips mendidik kanak-kanak? Dia bahasa ni dibentuk, manusia ni dibentuk oleh persekitaran. Ini benda penting. Sebab itu anak-anak kita akan tahu bahasa bapa dia dan mak dia mempengaruhi diri kita. Kalau anak-anak kita pergi sekolah, kita tengok perkataan ni kita tak cakap ni, kita akan kata jangan cakap perkataan. Tapi kalau dia duduk di rumah, dia duduk dengar pak dia pun duk maki mak dia dengan perkataan tu, mak dia pun duk keluar perkataan tu kat pak dia, maka dia rasa ringan kepada lidah dan dia cakap pada orang lain, dia tak rasa salah. Dan ini sesuatu yang sangat bahaya. Sebab akhlak dibentuk oleh suasana. Akhlak dibentuk oleh suasana ni. Sebab itu umpamanya lah, manusia ni ada bahasa kan. Kita tak cakap hang dengan orang tua-tua, budak-budak main cikgu, hang buat kelas petang ni, kita tak kata cikgu macam tu. Tapi kadang-kadang orang dia tak faham bahasa, dia main daripada negeri lain, dia ingat hang ni maksud dia awak. Dia main dengan kita, orang tak kenal, hang nak pergi mana, dia kata. Bahasa tu kita tak kata macam mu. Orang Kelantan kata, kita bukan dia cakap mu dengan semua orang, dia yang tarah dengan dia je lah. Saya dalam pengalaman hidup saya, dalam family tak pernah guna hang. Hang ni tak ada perkataan ni, kecuali bila dia sebut hantu, hang jebat, itulah lah kan. Saya tak pernah guna hang. Mula guna hang ni dah bila masuk universiti, jumpa kawan cakap hang, kita pun kadang-kadang jarang-jarang lah. Ada sangat orang yang suka cakap hang, kita pun hang dengan dia. Walaupun kerana bahasa ni kita rasa macam telinga kita dengar berat. Kita tak kata orang, hang babak. Jarang lah kita babak kan, awak apa khabar kan. Ataupun bila dah pergi sekolah Arab, cakap ana anta, jadi kurang lah. Hatta dalam konteks Melayu, ana anta dia tak cakap ustaz dengan orang anta kan, melainkan dia cakap dengan orang yang selek. Ini soal pembentukan. Sebab tu bila orang tanya tentang bahasa ni, kita kena cek bahasa kita dulu lah. Saya ingat kalau keluarga bukan perokok, susah anak-anak dia nak merokok. Tapi bila pak dia merokok, anak dia tengok rokok ni sesuatu yang okey. Pak aku hisap depan mak aku, padahal benda ni salah. Maka sebab itu, maka antara cara nak didik manusia ni ada beberapa benda. Pertama, kena ada benda apa kita nak bagi jadi anak kita. Kemudian siapa dia tok guru anak kita. Kemudian anak kita duduk dalam suasana macam mana. 3 benda lah.
Pertama, anak kita ni nak bagi jadi macam mana? Nak bagi jadi orang baik ke nak bagi jadi orang cengeng? Kalau kita nak bagi dia jadi orang saleh, bahasa dia bahasa yang elok, kita, itu tujuan kita. Okey, kita clear lah. Kedua, kita nak tahu siapa dia nak didik anak kita ni. Kita lah, mak pak dah. Sebahagian mak bapak ni dahsyat. Anak dia buat perangai tak elok tau. Cikgu hang ni ajar apa di sekolah? Cikgu dia ajar, sebelum dia pergi sekolah, dia duduk dengan mak pak dia dulu. Patut cikgu tanya, mak pak hang ajar apa di rumah? Kan? Sebab itu maka kita dalam mendidik ni kena ada guru dah. Dan yang berikutnya ialah suasana dia, rumah tu. Rumah bahasa yang baik. Sebab tu kebersihan juga sama. Saya tengok kadang-kadang kalau satu orang tu lahir di rumah yang kotor, mak dia jarang sapu rumah. Langkah pijak rumah, pasir rumah. Bau macam-macam. Kucing kita bau ni, bau belacan pagi tadi, bau lagi. So maka dia tak akan di Perlis ni kita usaha nak mentaliti kelas pertama. Jadi manusia ni tak santun lah. Dia tak kisah pergi masjid, pergi surau pakai yang elok, bagi wangi-wangian. Agama bukan suruh orang pakai baru, bukan senang orang nak pakai baru. Tapi agama suruh pakai wangi-wangian, suruh pakai kemas. Nabi larang orang rambut berserugum macam tu, Nabi suruh kemas. Sebab tu agama larang qazak. Budak-budak muda dah buat sekarang ni, cukup separuh, tinggal separuh. Nabi larang, nahan Nabi SAW an qazak. Nabi larang qazak ni. Kerana benda tu nampak manusia selekeh, tak ketahuan halal orang kata. Pasal agama kemas. Apa hukum penggunaan vaksin dalam penjagaan kesihatan tu? Agama larang. Pertama, ulama khilaf pendapat. Kalau kita sakit, kita wajib berubat ataupun tidak, khilaf. Kalau satu orang tu dia sakit, dia tak berubat dan dia redha, dia tak komplain Tuhan, tak apalah, dia kata aku tahan. Adakah dia berdosa ataupun tidak, berlaku khilaf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam. Kalau itu tak menyebabkan dia komplain Tuhan dan menyusahkan orang lain, hanya diri dia sahaja, maka sebahagian ulama mentarjihkan bahawasanya dia ada pilihan. Kalau dia berubat, dia mendapat pahala kerana dia menjaga diri dia. Kerana Nabi kata, wa inna li nafsika alaika haqqa, pada diri kamu itu kamu ada hak yang mesti kamu tunaikan, yakni jaga diri. Tapi kita bila tengok orang lain sakit, kita disuruh untuk selamatkan, terutama orang di bawah kita, anak-anak kita. Jika pakar mendapati bahawasanya vaksin adalah sesuatu yang menyelamatkan, kemudian kita enggan tanpa ada satu sebab, melainkan kita ada facts yang bahawasanya vaksin ni bahaya, itu cerita lain. Kita tak ada fact, saja kita tak mau, dengan di atas sangkaan yang tak apa-apa, Yahudi lah apalah, akhirnya menyebabkan timpa penyakit kepada orang di bawahan kita, maka itu boleh membawa kepada dosa. Kerana agama menyatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Allah juga menyatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu bunuh diri kamu kerana Allah sayang kepada kamu. Ini soalan selalu tanya, apa pandangan tentang masyarakat luar yang menganggap Perlis sebagai negeri Wahabi? Perlis tak ada restoran Jepun. Wasabi tak ada. Perlis satu negeri yang tak ada kaitan dengan pergerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma Perlis ni adalah negeri yang mengamalkan keluasan bermazhab. Orang kata keluasan mazhab ni negeri lain dah gerti. Kita tak boleh tengok sekat orang pengah, orang mai. Pasal pop satu negeri kecil Perlis tak kunut, semua orang kunut. Semua orang tu, saya tanya, semua orang tu siapa dia? Bukan masalah salah betul, tapi semua orang tu siapa? Ni orang Kedah kunut ni.
baru orang Kedah, orang Perlis, banding baru dua negeri. Tapi kalau kita banding seluruh dunia orang Islam ni, banyak belah tak kunut. Pakistan banyak orang dia, India orang Islam banyak, Cina orang Islam banyak tak kunut. Mekah, Madinah kita pergi tak kunut. Arab Saudi tak kunut. Kuwait sebagian besar tak kunut. Qatar tak kunut. Jordan sebagian besar tak kunut. Banyak ah. Bukan, dia tak boleh lah main perbandingan macam tu. Perbandingan itu tak menentukan. Jadi yang penting solat, dan boleh memilih pandangan yang dirasakan rajih di sisi penilaian ahli fatwa kita. Dulu Perlis saya selalu sebut antara negeri yang paling awal kata boleh bayar zakat fitrah pakai duit. Masa tu semua orang tuduh Perlis kaum muda tak betul ajaran pasal mazhab Syafi'i tak boleh pakai duit, kena pakai beras. Tapi hari ni suruh Malaysia bayar pakai duit ke beras? Duit. Dia dah pakai ayat Perlis ya. Sebenarnya kan Perlis itu mazhab Hanafi. Ni satu lagi soalan tak betul. Kenapa masjid-masjid di Perlis dia larang berdoa? Tuan-tuan pergi masjid dia larang doa? Ha? Ada orang doa? Orang berdoa di masjid. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud tu? Doa tu. Ada orang kata amin belakang? Amin. Ada? Doa tu. Tu doa. Lepas sembahyang tengok ada orang doa sendiri-sendiri tak? Hak buat cerita ni dia tak betul kan? Cuma kalau dia kata pasal apa tak ada ramai-ramai doa, itu cerita lain. Kerana kita pergi pada zaman Nabi pun tak ramai-ramai doa. Bukan orang tak berdoa, tak ramai-ramai doa. Pasal doa untuk imam tak sama, doa makmum menandang. Untuk imam anda hak lain, makmum anda hak lain. Setengah orang dia kata dia berdoa, weh kita di negeri kita semua orang berdoa. Kita tanya dia doa apa? Pas mayang tadi kami doa. Doa apa? Doa ni minta kat Allah lah kan. Apa yang minta? Aku tak tahulah minta apa, tapi Tok Imam minta, aku kata amin. Jadi hang tak minta lah. Artinya dia sangka dia berdoa, padahal dia tak berdoa. Sebab apa? Sebab dia tak minta, dia pun tak tahu. Tok Imam baca doa terkali pun dia tak tahu. Saya pernah cerita, tempat saya dulu ada Tok Imam baca doa terkali. Tapi Tok Imam tu tua. Masa tu saya balik daripada Jordan, saya muda, saya tegur dia tak terima pendapat saya. Dia baca Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah wa arinal batilan batila warzuqna ittiba'ah. Dia baca terkali. Ya Allah, tunjuklah kami itu yang benar, itu benar, dan jauhli kami daripada yang benar. Dan tunjuklah yang salah tu salah, dan jadikanlah kami ikut yang salah. Anak makmum di belakang dia amin, 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 semua doa amin. Saya pas mayang pergi jumpa dia, tapi dia rasa marah tu imam tu. Kita muda. Saya kata, Assalamualaikum Ustaz, saya rasa terkali Ustaz baca doa ni. Hei, orang duk baca lama dah, tak ada siapa kata salah. Balik mereka nak kata salah. Dia marah saya. Dia marah. Pakai sudah dia marah saya. Padahal saya habaq elok ke dia. Anak makmum amin, amin. Saya bila nanti saya kena turun bahaya kan. Sekali tu saya pergi satu orang doa semasjid. Tu imam dia doa, Allahumma inni as'aluka al-'ajz wal kasal. Sebenarnya baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajz wal kasal. Dia pergi baca, ya Allah mintalah jauh daripada duka cita dan kesedihan, minta jauh daripada lemah dan malas. A'udzubika tu dia pergi baca as'aluka, ya Allah aku minta kesedihan dan duka cita, dan aku minta lemah dan malas. Tapi tak, yang lain doa amin. Kita bahaya ni kan. Tapi tak apa, yang pentingnya bukan tak boleh doa berjemaah, tapi ada kala Nabi doa berjemaah di masjid di Perlis, ada doa berjemaah. Contohnya kita kunut dalam witir, doa berjemaah, ihdinas siratal mustaqim, ramai-ramai kita di belakang amin, doa berjemaah. Sebab apa tam tu boleh?
Sebab tang tu Nabi SAW buat. Tu je. Hak lain doa lah pas sembahyang. Dia ada doa dia, tu imam ada doa dia, tu imam mungkin nak tambah seorang lagi, kita mungkin tak mampu, tak tambah dah. Dan orang kata tak dibenarkan berdoa, tak benar. Cuma tidak ada doa berjamaah selepas daripada solat fardu, itu betul berlaku diperoleh. Bukan saja diperoleh, Masjidil Haram pun sama, Masjid Nabi pun sama. Semua masjid-masjid dan dunia ini kebanyakan benda yang sama. Cuma orang hak buat cerita tu tak betul. Boleh tak kita mengeluarkan zakat secara terus kepada asnaf atau orang yang layak menerimanya tanpa melalui pusat pembayaran zakat? Hal ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Jika ada keadaan yang terdesak orang tu perlu dapat zakat dan kita boleh bagi, mungkin ada pengecualian. Tetapi asalnya hendaklah kita membayar zakat kepada pusat ataupun pihak amil zakat. Sebab apa? Sebab amil zakat dia kena tengok keseluruhan. Mungkin kita suka kat orang A tu, kita pergi bagi kat dia. Member kita pun tahu pergi bagi kat dia, tapi ada orang langsung tak dapat. Tetapi bila bagi ke amil pemerintah, pemerintah kena tengok keseluruhannya. Hang ni dah dapat dah, yang ni dah dapat dah, yang ni dah dapat dah. Jangan akhirnya seorang kan dapat punya banyak, seorang dapat sikit. Sebab apa? Semua duk kenal dia tu, semua bagi sendiri. Tapi apabila benda tu centralized, maka semua orang akan mendapat sepatutnya berdasarkan kepada keperluan mereka. Itu asalnya diberi pada amil. Melainkan ada keadaan mendesak. Kita tengok orang misalnya miskin di Syria ke Palestin ke, ketika itu memerlukan zakat, kita ada duit zakat, kita bagi ke dia. Itu tak apalah. Ataupun kita merasakan seperti mana yang disebut oleh Syekh Rashid Ridha, kita kata rasa, ataupun kita bukan rasa, kita yakin pusat zakat tu tidak menunaikan cara pembahagian zakat yang betul. Amil tu tak betul. Ketika itu diberikan kepada kita ruang untuk kita bagi zakat sendiri. Ya. Bolehkah diqada puasa yang ditinggalkan oleh si mati? Boleh. Sama anhu waliyuhu. Nah, puasa untuknya wali dia. Boleh. Mak kita tinggal puasa, kita ganti. Dia dapat pahala. Kita pun dapat pahala. Ada beberapa keadaan. Kalau satu orang, saya nak kena bagi pahamannya. Kalau satu orang dia tinggal puasa, pasal apa dia tinggal? Memang saja dia nak tinggal. Orang kata pasal yang tak puasa, hamba puasa lah ke, aku malas nak puasa. Lepas tu dia mati. Kita puasa untuk dia. Puasa tu tak memberi apa-apa manfaat. Sebab dia memang nak deraka Allah, melainkan dia bertaubat. Sebelum dia kata, aku sebenarnya salah, aku taubat. Kalau hampa dan puasa aku tolong Ustaz. Itu cerita lain. Tapi dia memang tak mau. Yang ni dosa besar antara dia dengan Allah. Okey. Kes kedua, dia ni memang duk puasa lah tiap-tiap tahun. Orang baik. Kena tahun tu dia sakit. Bila dia sakit, dia tak dan puasa. Tinggallah kata 10 hari. Lepas tu dia mati. Dia berdosa ke tak? Dia berdosa ke tak? Tak berani jawab ke? Dia berdosa ke tak? Dia tak berdosa lah. Sebab apa? Sebab dia bukan. Kerana agama benarkan. Kerana faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Siapa sakit atau musafir, dia boleh ganti pada hari yang lain. Dia memang nak ganti pun. Dia ada sakit. Tapi dia tak ada ganti lah, dia mati. Adakah Allah akan azab dia sebab dia tak puasa? Di sisi Tuhan. Dia benda ibadat ni kita kena balik ke sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Dia berdosa tak? Tak. Allah akan azab dia tak? Tak. Jadi kalau tak ada, katalah dia jenis tak ada anak. Dah ada anak pun jenis tak mau puasa untuk dia.
Adakah dia diazab oleh Allah? Tak lah. Tak ada kes lah. Tiba-tiba ada anak ni, dia didik ni bagus, tolong puasa kat dia pula, hari hak dia tinggal, dia dapatlah pahala. Budak tu, anak tu pun dapat pahala, dia pun dapat ekstra lagi pahala. Sebab ini termasuk anak yang saleh. Jangan kita fikir aku tak puasa ni sakit, kalau hang tak puasa aku jenuh lah, aku di sana besok. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, dan dia tahu hal keadaan hamba-hamba dah. Adakah betul Nabi suruh menuntut ilmu sehingga negeri Cina? Nabi suruh tuntut ilmu, tapi tak ada lah sampai hadis hingga negeri Cina. Hadis hingga negeri Cina ini tersangat daif ataupun kepada maudhu'. Setengah orang dia tidak tahu dalam ilmu hadis, lalu dia keliru dengan perkataan sebahagian para ulama hadis, sehingga dia sangka ulama hadis kata hadis ni sahih. Termasuk hak yang nak debat dengan saya, hak lari itu ni, dia pergi kata hadis ni sahih. Sebenarnya tak. Hadis ni dia ada dua. Hadis ni dia sebahagian riwayatkan hadis ni, dia kata utlubul ilma ataupun utlubul ilm ataupun talabul ilmi faridah. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Utlubul ilma walau kana fi Sin. Tuntut ilmu itu faridah, wajib kepada orang muslim. Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Al-Mizzi telah kata bahawasanya hadis ni ada sokongan dia. Yang dia maksud dah sokongan tu hak bahagian awal tu. Tuntutlah ilmu, menuntut ilmu itu kewajipan. Adapun bahagian yang kedua, tidak ada apa-apa sokongan untuk menyokong kata hadis ni kepada martabat yang sahih. Tapi salah tak tuntut ilmu sampai negeri Cina? Taklah salah. Tapi nak sandak kat Nabi tu tak boleh. Nak sandak kepada Nabi tu tak boleh. Sebab tak, Nabi bukan saja negeri Cina, negeri Rusia kan, negeri apa, tak ada masalah apalah kan. Kerana bila kita kata tuntut ilmu negeri Cina, Nabi kata bererti pada zaman Nabi itu telah berlaku perhubungan dengan Cina. Ini nak kena ada bukti lain. Dia akan membabitkan soal sejarah dan seumpamanya. Diperleh jika suami nak kahwin, dia tak perlu minta kebenaran isteri pertama. Di mana saya nak tanya? Saya nak tanya di mana letaknya keadilan pada isteri yang pertama? Ada orang tambah ni. Oh, pertama ialah adil ni bukan dia habaq kat bini dia. Adil ni dia bahagi secara adil. Orang perempuan kena dengar belan-belan lu jangan marah kan. Asalnya Quran kata fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Kawinlah apa yang baik daripada kamu daripada wanita, 2, 3 ataupun 4. Jika kamu bimbang tak boleh adil, 1. Jadi bimbang tak boleh adil ni, 1. Dalam proses diperleh ni bukan kata main-main menikah terus dia bagi. Hakim tetap akan tanya pendapatan hang berapa. Dia kata saya pendapatan 750. Bini 1, anak berapa? Anak 5. Kes yang macam ni dia tak lepas. Tapi kalau dia habaq, kata gaji dia 10,000 ataupun 8,000, bini seorang, anak 2, hakim fikir lepas, dia bagi. Siapa hak nak kena bagi adil ni? Dia kena bagi nanti. Adil kepada wanita ni kadang-kadang bukan saja ni, boleh lagi depan ni ada. Adil ni bukan saja soal kadang-kadang kita suami ni kalau tak adil,
Tak adil ni boleh berlaku banyak keadaan. Kadang-kadang ada tak isteri satu tak adil? Ada tak? Ada tak? Ada. Kadang-kadang hak dia belanja kawan lebih pada bini. Ada tak? Ada. Anak dia 3, dia tak adil pada yang seorang. Dia adil, dia berat yang seorang. Tak adil, Nabi tak benarkan. Nabi orang nak bagi pada anak lebih tak sama, Nabi tak benarkan. Nabi kata dia tak bersama dengan orang yang zalim, hatta di kalangan anak-anak kita. Seorang anak kita sayang, kita beli kat dia umpamanya satu benda, kita beli iPhone kat dia, beli handphone kat dia. Hak seorang ni sama umur, tekah umur setahun, yang ni 15 tahun, dia 14. Orang tak beli, seorang kita tak beli. Pasal apa? Tak ada sebab. Menyebabkan berlaku iri hati. Agama tak benarkan. Agama suruh adil. Hatta kalau nak buat korban sembelih pun kena adil. Kat abang buat, kat adik pun buat. Adil. Adil ni benda yang mesti, wajib. Kadang-kadang suami pukul isteri. Adakah suami pukul isteri ni ada kaitan dengan dua isteri ke? Kadang-kadang seorang isteri pun kaki pukul tak? Kadang-kadang bini seorang kan, tapi bini tu dia duk pukul. Boleh dua, dia kurang sikit, pukul dua. Ini semua tabiat manusia. Tabiat manusia. Maka ini soal kedua. Maka apa yang dimaksudkan dengan adil di sini bukan maksud dia bagi tahu, maksudnya dia kena bahagi sama berdasarkan kepada keperluan. Isteri pertama ada anak 5, isteri kedua tak ada anak lagi. Tentulah peruntukan untuk isteri pertama mesti lebih daripada isteri kedua berdasarkan keperluan anak-anak rumah yang pertama tu. Tapi dia kena bagilah 2 hari sini, 2 hari sana. Melainkan jika sekiranya isteri itu yang kedua tu bersetuju untuk tarik hak dia, seperti mana isteri Nabi Saudah binti Zama'ah, dia bagi hari giliran dia tu kepada Aisyah. Jadi Aisyah dapat 2 hari lebih pada orang lain, bukan kerana Nabi berlebihkan hari Aisyah, kerana hari Saudah binti Zama'ah Saudah bagi kat Aisyah. Pasal dia dah tua, badan gemuk Saudah ni. Dia jumpa Nabi gitulah, hari giliran bermalam tu dia tak apa bagi kat Aisyah, tak apa. Kalau isteri kedua habaq kata kat dia, kahwinlah dengan ai, balik sebulan sekali pun tak apa, ai ni tak ada siapa nak kahwin misalnya. So dia kata saya ni gaji 2,000 tu pun ngam. Gaji tak payah kata, ai pegawai pangkat besar. Setakat nak makan tu cukup dah. Tak boleh, esok akhirat you tuntut. Saya tak tuntut lah, saya maafkan. Tu hari tak adil, hari mai 2 hari sudah. Daripada tak ada suami langsung ada juga suami. Dia pula berkata macam tu, laki ni kahwin, maka dari segi pembahagian tak adil. Tapi tak adil tu dia yang rela, dia yang bagi. Para ulama mutaakhirin menamakan kahwin seperti ini sebagai misyar. Misyar ni daripada sair. Sair ni maksudnya macam jalan-jalan lah. Para ulama khilaf dalam hal ini, tetapi kebanyakan Dr. Al-Qaradawi dan selain daripadanya, mereka menyebut bahawa saja perkahwinan seperti ini pastinya sah. Sebahagian para ulama tawakuf, tak mau bagi pandangan kerana nampak macam tak mencapai tujuan. Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin menangguhkan pandangannya dalam hal ini, macam taradud dalam pandangan dalam hal ini. Cuma yang kalau tanya saya kata kahwin ni sah. Dan kerana isteri itu sendiri yang bersetuju, kata tak ada masalah, dia yang setuju. Macam kita kahwin bahagi sari kan. Yang ni 2 hari, yang ni 2 hari, yang ni 2 hari, ni 2 hari. Lepas tu isteri kita hak seorang ni dia sibuk. Dia kata bagilah kat dia 5 hari, mai 2 hari lah. Hang pun aku menikah, hang tidur duk dengkok, aku tak boleh lena misalnya. Misal kata kan tak. Jadi dia pun mai, dia rela bagi. Jadi
Sebab itu maka keadilan itu keadilan pembahagian harta dan hari. Cinta boleh adil tak? Cinta ni susah benda duduk di dalam. Yang ni Nabi sebut ni hak mana harta ni fima amlik wala ta'khuzni fima la amlik. Ya Allah, ni yang aku miliki. Jangan kau ambil tindakan pada aku apa yang aku tak miliki. Iaitu jiwa kita tak sama. Ada dua isteri, sayang mungkin tak sama. Orang kata biasanya kok mana pun dia sayang hak tua lebih lah, kan? Sebagai orang perempuan tak setuju burung kata. Dia mungkin mesra hak nombor 2 lebih, tapi dia ingat hak tua kot lebih. Kau rasa lah kot, kan? Nak kena suruh dia peterai dulu macam mana, kan? Kerana manusia ni, ialah kadang-kadang benda ni sentimental. Tapi tak apalah. Mungkin dia sayang nombor 2 lebih. Sebab nombor 2 dulu hak tua ni. Pak tua salah. Nombor 1 ni kan. Pantang. Nombor 1 ni pantang tengok muka suami dia beletiak. Dia pun tension. Dia menikah satu hari. Pergi menikah lega. Kau ni tak beletiak. Mungkin dia ingat kan. Tapi dia tak boleh habaq. Sebenarnya aku sayang nombor 2 lebih pedang. Tahu tak? tak boleh. Yang ni simpan dalam diri dia. Bila tanya sayang mana, abang sama. Anak-anak kita kadang-kadang kita kena sayang anak-anak kita. Ada beza kita sayang? Kadang-kadang ada beza kita sayang. Mak tu sendiri kadang-kadang dari segi sayang dia tak adil, tapi dia tak bolehlah beza-bezakan pada cara menzahirkan. Biasanya kita akan sayang kepada yang lebih rapat dengan kita, yang lebih ingat. Nak tahu tak tahu bila kita musafir lah, siapa yang kita teringat dulu? Pergi mana-mana yang mana? Yang biasanya duk ambil hati kita ingat. Kan? Misalnya lah orang tua kan. Tapi anak-anak ni pada zahirnya sama je lah. Maka orang akan ingat anak-anak tu bukan kerana dia benci yang lain, ada sikit lebih. Yang tu di luar daripada kawalan kita. Yang tu tak termasuk dalam kesalahan. Pasal dia, melainkan kerana dia sayang yang ni lebih, dia bertindak pada yang ni lebih, yang ni kurang. Ni tak boleh. Ketiga, dia tak boleh lebih juga, tak mungkin boleh adil. Ni bulan puasa ni sebut dia. Dia juga mungkin tak boleh adil di dalam perhubungan seks. Maksudnya dia kena bagi hubungan seks tu dia kena buat untuk semua lah. Tak boleh lah mai tidur dengan nombor 1 tak mau buat apa, walaupun sedangkan kawan ni berhajat. Dan ini dibincangkan oleh para ulama, kadar mana seorang suami kena menunaikan hak seks kepada isteri dah. Kita tahu biasanya ada yang tak nikah ke, saya cakap dah bulan puasa tanya hukum abang juga. Biasanya kita akan tengok orang akan kata tentang isteri wajib layan suami bila suami nak menggauli dia. Okey, macam mana juga pula dengan suami, kan? Ulama bincang kadar berapa kali wajib suami menggauli isteri. Macam-macam pendapat yang diberikan. Ada yang sebut 5 hari seminggu, ada yang sebut macam-macam. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebut bahawasanya suami menggauli isteri apabila zahir padanya keperluan isteri tu. Misalnya kata suami tu sibuk, yang jenis macam tak peduli bini ni, dia tengok isteri dia perlu, walaupun isteri dia mungkin tak minta, tapi ada tanda isteri dia perlu, dia kena menggauli isteri dia. Sebab itu pergaulan seks itu sehingga memuaskan kedua-dua belah pihak. Oleh kerana pergaulan seks ni tak sama antara orang dengan orang, maka agama tak boleh kata sama, tak boleh isteri pertama kata kena layan macam mana malam ni, macam malam kemarin hang buat macam mana, tak boleh lah. Itu di luar daripada kemampuan seseorang. Saya nak cerita betul ni hukum ni supaya dia jangan boleh adil yang ni. Maka balik kepada keadilan tu, keadilan kebendaan hari. Jadi logiknya dia kena bagi tahulah isteri pertama. Tidak, pasal dia abang 2 malam hilang pergi mana? Abang pergi tidur rumah kawan. Tak pernah tidur rumah kawan dia tiap minggu ni pasal apa? Jadi curiga lah dia, habaq lah kan. Melainkan
Ha? Isteri dia kata, isteri jenis tak, hang nak tidur ni mana pun hang tidur lah, yang penting makan minum ku cukup. Kalau dia ada jenis itu tak apa. Betulkah setengah orang kata puasa 6 boleh diganti dengan puasa yang tidak boleh menggantikan puasa yang tidak diganti? Apa ni? Qada puasa. Kadang-kadang ada orang buat kias yang salah. Dia kata bila kita masuk dalam masjid, kita semayang fardu, maka kita tak wajib dah semayang tahiyatul masjid, sebab kita duduk dalam keadaan kita salat. Yang tu betul. Kerana semayang, tujuan masjid didirikan untuk salat, maka kita tak masuk dalam masjid terus pergi duduk. Tengok-tengok orang duduk ceramah, kita masuk duduk. Kita kena duduk, kita kena salat dulu. Sehingga Nabi berkhutbah pun, Nabi suruh orang masuk, dia terus duduk. Nabi tengah duduk khutbah, Nabi tegur, ya fulan ar-raka'ata raka'atain, wahai fulan, kau telah semayang 2 rakaat. Dia kata, la kum farka' raka'atain, bangun dan semayang 2 rakaat. Tapi tak sama dengan puasa 6 ni. Nak contoh tu tak sama. Dia kata, kalau sekiranya kita ganti puasa wajib, puasa sunat masuk sekali. Ini tak sama. Saya buat contoh. Kita bayar zakat kepada fakir miskin. Adakah tu termasuk sekali dengan duit derma? Dia tak termasuk. Ni zakat saya, kira derma saya masuk sekali dengan tu lah. Zakat yang wajib, derma yang sunat, bagi melalui yang sunat. Ataupun sedekah. Dua-duanya dinamakan sedekah wajib dan sedekah sunat. Maka dengan itu, kalau tidak, maka tak ada makna, tak ada adakah sama satu orang yang puasa sebulan cukup, kemudian diikuti dengan sitan minas Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, dengan satu orang yang puasa tak cukup, lepas tu puasa 6 pula pada bulan Syawal, tampung hak 6 tak cukup, pahala sama? Mungkinkah sama? Tak mungkin. Ada segi logik pun tak mungkin. Maka dengan itu, sesiapa kan Nabi kata, man sama Ramadan fa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama sama ad-dahr. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun. Maka hendaklah dia puasa dulu Ramadan. Kalau Ramadan dia tinggal, sebahagian para ulama menyukai jika sekiranya kita tinggal 3 hari Ramadan tu, buat dulu Ramadan tu bagi habis, ganti dulu, lepas tu diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal. Kalau masa tak mengizinkan, dia ganti pada bulan yang lain. Tapi 6 hari itu ialah berasingan. Apa hukum memakai gincu bagi wanita yang berpuasa bulan Ramadan? Ni ada siapa buat keluar fatwa pula kata pakai gincu batal puasa pula. Asal pakai gincu, kita kena tahu pada zaman Nabi, adakah tuan-tuan duk makan gincu tu? Perempuan lah, tuan-tuan tak pakai. Kalau kita bubuh gincu hak jenis kita duk makan tengah-tengah hari sedap, ada gincu ni boleh ganti kan, itu confirm batal lah. Tapi kita tidak bubuh gincu untuk kita makan. Jika dia kita bubuh gincu ni, mungkin kadang-kadang kita bubuh di bibir kita sebab bibir kita kering kan, kita bubuh lip balm ke apa, supaya kita nak mengelakkan daripada apa, mulut pecah ke apa kan. Maka dengan itu kita tak makan dia ni. Sama kesnya dengan kita sapu minyak di tangan. Minyak tu dia menyerap masuk ke dalam tak? Dia menyerap. Puasa tak batal. Lebih sama lagi ialah dengan bercelak. Kalaulah celak itu membatalkan puasa, Nabi tentu akan bagi tahu. Sebab apa? Pada zaman Nabi sendiri bercelak dan orang pada zaman Nabi bercelak. Tapi tidak ada satu pun hadis yang sahih Nabi melarang orang bercelak ketika berpuasa. Sedangkan celak ni boleh masuk dalam mata. Celak boleh masuk dalam mata. Maka demikian gincu ini, selagi mana dia bukan dia bubuh hanya untuk ni, dia tidak membatalkan puasa. Inilah fatwa yang telah dikeluarkan oleh banyak lajnah fatwa ke seluruh dunia.
Sepasang suami isteri kali pertama, apa ni? Sepasang suami isteri cerai kali pertama dengan talak satu. Kemudian rujuk dan bercerai kali kedua dengan talak dua. Soalannya, suspend. Jika mereka ingin rujuk kembali, adakah perlu si isteri bernikah dengan dia? Tak faham nikah ni. Cerai, berapa kali peluang kita ada untuk rujuk? Berapa kali peluang cerai yang boleh kita rujuk? 2. At-talaqu marratan. Talak tu 2 kali ya. 2 kali yang boleh kita rujuk. Okey. Di negeri Perlis loh. Apa yang Perlis? Di negeri Perlis ni, sebelum saya pergi negeri Perlis, saya cerita hukum takut ada yang tak faham. Kata kalau satu orang dia cerai isteri dia, aku ceraikan kau dengan talak yang pertama. Cerai yang pertama, yang ni saya terang banyak kali dah ni. Tak lah nak terang. Terang, ada yang tak tahu terang lah. Bila dia cerai yang pertama, suami ni, bila kita cerai isteri yang pertama, kita tak buang isteri kita, suruh dia keluar rumah. Tak betul kita kata, pergi ke balik rumah mak hang, aku dah cerai hang dah. Cerai pertama, tak balik, dia duduk di rumah kita. Dia duduk bilik itu. Cuma dah kita cerai dah, kita duduk di luar ataupun kita bagi dia bilik lain. Dia masih lagi berstatus isteri kepada kita kerana dia di dalam tempoh rujuk. Sebab tu talak satu tu kita panggil talak raj'i. Talak boleh rujuk. Jadi kita talak satu kat dia, dia duduk di rumah. Sok dia bangkit, kita pun bangkit tengok dia makan sok sekali. Tapi cerai dah, boleh, tak ada masalah. Dia pun kalau dia bangkit sok tak pakai baju makan depan kita pun tak ada apa. Lepas tu 3 sok dia duduk tak pakai baju, kita pun pening kepala. Duduk fikir. Lah kali kita pergi ketuk bilik dia, tutap. Dia pun buka kata, apa ni ketuk bilik orang? Malu. Dia jual mahal kata, aku rujuk kata. Boleh rujuk dan boleh gauli dia. Artinya satu dah habis. Ataupun tengah malam dia tak kunci pintu, kita pun masuk tengok-tengok pergi tidur tepi dia. Dan kemudian kita gauli dia, tak ada sebut rujuk. Juga disebut oleh sebahagian para fuqaha sebagai rujuk, dan fatwa kita juga rujuk. Maka kira dia telah talak satu dan dia telah rujuk. Jadi suami isteri balik ya. Faham ni? Kalau kata dia tak rujuk, tempoh dia sehingga 3 kali suci, dia boleh dengan khilaf, sebahagian sebut 3 kali haid, 3 kali suci. Tapi dia pergi ulang alik lagi tak habis tempoh tu, lagi 2 kali suci, tiba-tiba dia rujuk. Kalau dia tak rujuk dalam tempoh tu, dia tak rujuk langsung, dia memang angin duduk di rumah dia, tapi dia buat tak tahu sampai habis. Cukup habis tempoh rujuk, isteri pun kena berpisah dengan dia. Dah tak jadi suami isteri dah. Dalam tempoh rujuk itu, dia boleh rujuk sekalipun tak perlulah kata nak pergi nak pergi buat pinangan semula, tak ada. Dia suami isteri, tengah malam ke 3 pagi pun dia boleh rujuk. Dan isteri tak kata saya tak mau rujuk, dia tak boleh kata. Dia tak mau rujuk tu cerita lain. Tapi bila habis tempoh rujuk, tiba-tiba dia isi. Contohlah kata dia cerai isteri dia satu, dia outstation. Balik tengok bini dia tak ada. Hampir mana? Aku balik, aku kan bini hang dah. Mana boleh cakap macam tu? Itu cerai aku. Misalnya dia kata, itu awak ceraikan saya. Dah habis dah tempoh. Dia tak boleh buat apa. Tapi dia boleh minang balik. Dia pun pergi bawa anak dia seorang tu, pergi minang. Jom kita pergi minang mak. Dia kata, jom kita pergi minang mak. Dia pun pergilah minang. Kalau dia tolak, dia tak boleh kata apa. Dia kata saya tak mau lah, saya pun dah ada kasih bau, tak boleh kata apa. Ni anak kita ni, kesian kat dia. Cuma tanya pendapat dia.
Dia kata, okey, abah baru pun okey, tak lagi tak boleh bawa lah. Kalau dia terima, jadi suami isteri balik. Hak talak hak hari tu ni tak ada masuk, tak kira dah. Kira kalau dia talak ada lagi dua juga. Tak termasuk. Nu talak masa kita menikah pertama lu, habis. Yang nu kes talak tu dah tutup file. Kalau lah dia talak pula, kira kes baru. Okey. Faham ni? Okey. Maksudnya kerana dia dah berpisah tu, dia dah tak jadi suami isteri pada satu tempoh, dia baru jadi suami isteri lain. Okey, katakanlah dia rojok. Ambil senario dia rojok. 2 minggu dia rojok. Jadi suami isteri. Baiklah balik lepas rojok tu, Allah, I minta maaf lah, gopo apa semua, apilah, baik balik bulan madu apa semua. Mai ketiga 4 minggu buat pelangin pula. Dia cerai pula. Yang ni cerai kali kedua. Dia cerai kali kedua, sama juga macam tadi. Dia boleh apa? Boleh rojok. Dalam tempoh tu lah. Boleh rojok. Katakanlah dia apa-apa, dia pun rojok. Okey. Kalau dia tak rojok sebelum, kalau dia tak rojok macam tadilah, terputui, dia kena minang balik lah. Kalau dia minang balik, jadi suami isteri balik, tak kira hak cerita 2 talak tu, padam. Saya kata yang pertama balik. Ni kira kata dia rojok. Kalau dia rojok, dia pun rojok balik. Yang ni lama sikit, duduklah setengah tahun, buat barang dia lagi, dia cerai pula. Yang ni kali lagi apa? Yang ni kali ketiga. Kali ketiga ni dia panggil talak bain, bainunah kubrah. Yang ni talak bain. Talak hak ni tak boleh rojok. Dalam tempoh tu mereka kena jaga asing. Dia tak boleh. Kok mana pun dia tak boleh rojok. Dia hendaklah tunggu. Kalaulah kata, I menyesal lah, mulut jelapui hari tu, apa mau, bini dia pun percaya lagi, itulah I duk kata dah, jangan duk sebut. Misalnya kan, dia cerai. Dia pertama, kalau dia nak balik lah, Tuhan ni ajak maknanya, dia betul, Allah ni sayang, dia ajak, dia bagi 3 kali tu, dia buat pangai tu kak. Kali ketiga, dia hendaklah tunggu isteri dia ni habis iddah. Habis iddah lah. Selepas habis iddah, hendaklah isteri dia ni kena pergi menikah dengan orang lain dulu. Dia tak boleh hatak menikah tu. Kut ni aku upah menikah bini aku Ustaz. Yang tu yang mereka panggil Cina apa? Pandai. Melayu buta. Tu buta perut. Hak tu bubuh kat Cina. Okey. Dia, kalaulah isteri dia kahwin, isteri dia kena kahwin tau, kahwin orang lain. Isteri dia pun jumpa pasangan kahwin. Kahwin saja tak boleh. Kata Nabi, hatta tazuqi usailatahu wa yadhuqa usailatak. Sehingga engkau merasai nikmat dia, dia merasai nikmatmu. Mesti berlaku persetubuhan. Persetubuhan. Yang ni tadi apa? Talak apa? Iddah lagi, kahwin, kemudian persetubuhan. Katakanlah kawan ni selepas persetubuhan, dia andaikan dia cerai. Cerai pun nak kena bagi habis apa? Iddah. Dengar-dengar kata cerai, seronok lah hak bekas ni. Lagi 2 hari nak habis iddah, dia rojok. Nganga pula kan. Dia ada hak rojok. Katakanlah dia ni pun sampai berapa tahun pergi cerai kawan ni balik, habis iddah, dia boleh kahwin balik. Yang ni tak nama rujuk, hak pertama boleh kahwin balik. Itu pun mesti meminang balik, akad nikah yang baru. Macam tadi pun, kalau bila habis iddah, calak yang pertama pun, dia minang balik kena akad nikah baru. Dia tak boleh pakai dulu ya.
Ni pun kena akad nikah balik dengan mahar yang semua komplit, sama lah macam tadi, barulah dia boleh kahwin balik. Jadi soalan dia ni, kalau kali kedua ni tak kena. Okey, baru balik ke Perlis. Di negeri lain dia pakai fatwa, kalau kau tu bagi geram kat bini dia, aku talak hang 7. 3 aku talak hang, baru menikah. Saya baru saja terima kes, ada orang baru menikah 2 minggu talak bini dia 3. Dia telan Panadol lebih tak ancok macam mana, saya pun tak tahu. Dia talak 3. Kalau negeri lain dia pergi habaq kat qadi kan kata talak 3 lah, macam hukum dia macam hak talak 3 tadi lah. Tetapi Perlis dia punya fatwa sama macam kebanyakan negeri Arab. Talak pi banyak mana pun, kali pertama kira 1. Pasal kita tahu manusia ni, kerana talak 3 terus ni bid'ah. Agama Tuhan buat peraturan talak ni, dia nak bagi kita ada keinsafan, nak bagi peluang. Pasal orang talak ni kepala dia memang kaki baran. Sebab tu talak yang sunnah ni, kita marah kat bini kita, kita tak boleh talak dia semasa dia haid. Kita tak talak dia semasa dia bersih, tetapi kita setubuh dia, kita menyetubuhi dia. Jadi kita tak talak masa tu. Kita talak apabila kita nak marah dia, tadi kita setubuhi dia, kita tak talak. Kita tunggu sekejap lagi dia haid, dia bersih balik, besok kita talak dia. Itu sunnah. Sebab menunjukkan masa kita talak tu, kita sangat waras. Kita sangat waras. Kita sangat waras. Kenapa? Kerana biasanya bila isteri haid, suami dia teringin kat isteri dia. Dia tunggu isteri dia bersih. Masa isteri dia bersih, dia nak menyetubuhi isteri dia. Tapi masa tu pun dia tak mau setubuh, dia nak talak. Artinya betul-betul dia memang nak talak. Ini kalau duduk tengah marah bini dia pergi cabar apa, dia bagi talak, memang tak betul otak dia. Sebab itu kita kira talak yang pertama tu banyak mana dia habaq 1 juta pun kita kira 1. Lepas tu dia rojok talak yang kedua, kita kira ikut susunan. Itu fatwa di Perlis dan itu yang dipakai dalam dalam mahkamah kita lah. Sebab tu ramai orang kadang-kadang dia kes apa, dia cari jalan keluar dari Perlis lah kan. Tapi kalau dia daftar kat negeri lain lah, dia tak boleh lah. Kalau dah daftar kes, tak boleh. Talak ni biasanya orang lelaki dia lambat sikit nak talak. Sebab apa? Pasal dia mahar dia bayar, nafkah dia bayar. Pasal dia tahu itu belanja sampai ribu kan nak. Tapi kalau talak di tangan orang perempuan, saya ingat cepat. 3 tak cukup, bagi 3,000. Kata abang bi mana tadi cari tempat orang nak pergi kat Bosa tak boleh balik. Saya talak abang 3. Petang kena 3, petang esok kena 4. Kacau. Habis bulan. Tak ada, orang perempuan ramai yang rasional daripada lelaki pun ramai kan. Siapa lebih setia, wanita kan lelaki? Ya. Lagi. Kalau masa tua lelaki sakit ke isteri sakit ke, lelaki jaga banyak, lelaki sakit isteri jaga banyak? Ya. Banyak pula soalan suami isteri bulan-bulan puasa ni. Barangkali bila puasa dia teringat kat bini banyak betul je pam ni. Apa hukum seorang suami tinggal berjauhan dari si isteri tapi ingin menikahi seorang lagi? Ini je kira dia kat Jepam ni banyak betul ya. Dengan menipu status perkahwinan tanpa mengetahuan isteri pertama, maksudnya dia kata telah bercerai. Tipu berdosa lah, tapi dia kata saya dah menaknya dah cerai dah, tak cerai menaknya.
Cerai dia kena depan, dia beritahu. Itu bohong. Dia kadang-kadang setengah orang ni dia mudah sangat, kata macam tu sikit tercerai, kata macam tu sikit tercerai. Tak ada lah. Macam orang zihar. Kita kata ni kat isteri kita, rambut ayang ni macam apa, rambut mak kerinting. Oi, dia kata zihar. Anda bukan zihar maksud macam tu. Zihar ni kita samakan isteri kita dengan mak kita, dengan kerana untuk menyatakan betapa kita tidak lalu menyetubuhi ibu kita, demikian kita tidak lalu menyetubuhi dia. Tu zihar. Orang Arab biasanya zihar ni, zahruki ka zahri ummi, tu panggil zihar. Belakang kau macam belakang ibuku. Maksud macam mana aku tak lalu kat mak aku, macam tu aku tak lalu kat hang. Maksudnya itu maksud dia. Jadi kalau setakat dia kata jari berkorak, ini tidak termasuk dalam zihar. Macam tu lah juga kadang-kadang orang kita ni, saya tercakap tercerai, tapi saya nak cerita benda lain, tercerai. Banyak sangat kan hang kata. Menikah tu pun, menikah dengan sah tak boleh duk andai-andai, tak ada cerai, melainkan dengan confirm memang nak kata cerai. Orang kita ni macam tu lah, kadang nak menikah pun bayar, dah katalah aku ni aku terima, tak boleh, satu nafas pula dah. Buat ragging orang nak menikah. Tok Kadi tu kena ragging betul. Hukum menziarahi kubur di pagi raya, hari dan waktu sesuai untuk, tidak ada nas yang memkhususkan untuk pagi raya pergi ziarah kubur. Bukan salah ziarah kubur, tapi pasal apa nak pagi raya? Pagi hari raya, hari kemenangan, kegembiraan, pasal apa nak pergi sedih di kubur? Kau nak pipi lah sebelum tu ke apa, yang pergi pagi tu duk pipi sedih kan? Hari ni hari kita pun tak tahu pasal apa hari raya jadi sedih. Pasal pada hari raya ni hari kegembiraan, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah, semua semangat ni. Kegembiraan kita telah menyempurnakan Ramadan, tapi kita pergi jadi sedih. Lagu pun sedih, takbir orang Melayu sedih, Allahu Akbar, sedih, meleret dah. Bagi naik semangat sikit kan. Nak sedih-sedih hari lain lah kan. Jadi hari tu hari gembira, nama pun Aid, perayaan hari gembira. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Dia tengok dia masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok ada dua orang perempuan menyanyi dalam rumah Nabi. Nabi duduk baring. Dia menyanyi, budak-budak perempuan. Ada isteri Nabi Aisyah apa semua. Jadi dia menyanyi sama-sama perempuan. Abu Bakar ni serius, dia masuk dia kata, amizmarus syaitan fi baiti Rasulillah. Suara syaitan dalam rumah Nabi kah? Marah Abu Bakar. Nabi bangkit. Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar, likulli qaumin 'aid wa hadha 'aiduna. Biarlah wahai Abu Bakar, ni setiap orang ada hari raya, ni kan hari raya kita. Nabi tolerance. Sebab tu kan kita pergi duduk menyanyi dalam rumah ustaz kan, menyanyi rumah mufti kan. Tak apa mau duduk menyanyi. Dan Nabi orang menyanyi mana? Perempuan pula tu. Ada hari raya dia buat pertunjukan, main pedang, main lembing, tarian dalam masjid. Ramai orang tengok. Aisyah tak dagu dia atas bau Nabi, tengok. Ramai zaman dulu dalam masjid pula, tapi masjid dulu tak ada kapet apa kan. Yang lebih main masjid kita koyak habis. Jadi ramai orang tengok apa raya. Nabi kata, li ta'lamal yahud inna fi dinina fushah wa inni bu'istu bil hanafiyyati samhah. Supaya orang Yahudi tahu bahawasanya dalam agama kita ini ada keluasan, dan aku ini dibangkitkan bagi satu agama yang lurus lagi pemaaf. Maka ada keluasan lah.
Maksudnya hari itu gembira lah, menyanyi lagu raya tak apa. Kita pergi tengok, weh, duk menyanyi lagu raya, ustaz apa ni, tak apa. Kan? Jadi hari gembira. Cuma kita jangan jadikan hari sedih. So tak payah pergi, nak pergi kubur hari lain lah. Nak pergi kubur. Habis orang nak main raya di rumah, pak mana tak balik ke? Duduk di kubur pula. Setengah tu bawa kuih pergi makan di kubur. Hantu kubur duk tengok saja. Dia kata hampa makan, aku tak boleh makan. Bila kita ziarah kubur, Nabi dulu larang orang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziaratul kubur ala fazuruha al-an. Aku larang kamu ziarah kubur dulu. Sekarang boleh ziarah. Awal Nabi tak bagi ziarah. Bila ziarah, dia pun akan mai panggil jahiliah. Jadi bila orang dah iman kuat, boleh ziarah. Kerana itu mengingatkan kita kepada kematian. Bila pergi kubur, kita teringat kita pun nak mai ke sini lah juga. Kita bagi salam pergi kubur, bukan Assalamualaikum ya ahli diyari minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kan? Kita bagi salam kepada orang kubur. Soalan dia ni, selfie apa hukum di kubur? Tak ada tempat ke dengan hantu nak ambil gambar? Setengah orang percaya ada hantu di kubur, tak ada. Apa sehingga manusia tak ada bila tengok kubur mengingatkan kita pada akhirat. Ni tengok kubur syok. Sampai tak ada apa, kubur pun syok. Kubur, begitu kan, dia ambil gambar tulis. Kubur panjang. Jadi dia ada, ini adalah satu jenis penyakit. Saya pergi Mekah. Pergi Madinah. Mekah sama lah kan. Orang duk tawaf keliling kabut susah. Yang dia keluar ke handphone tu nak ambil kata gambar dia tawaf. Nak pergi masuk dalam Raudhah Nabi tu kan, dia buat setengah orang berebut kan, sampai orang nak tak ada dia masuk, kita ingat dia nak semayang, dia nak selfie je, masuk ambil gambar. Lepas tu dia rela keluar berebut tadi. Penyakit ni satu jenis penyakit baru yang ahli psikologi nak kena kaji kan. Dia makan apa, dia kena ambil makan gambar kan. Sebab kalau ada, boleh ambil jika ada pengajaran. Ini makanan yang dibuat daripada sekian-sekian, ia bermanfaat. Tak apalah. Kalau ada manfaat orang lain, tak apa ambil. Sekarang berada di tempat sekian-sekian, tempat ni sangat. Nak bagi info tak apa. Tapi untuk sum'ah dan takabur. Roh balik rumah pada Ramadan, adakah betul? Roh tu nama orang Korea tu betul ya. Tapi roh dia berada di sisi Tuhan Jalla wa'ala. Kalau roh mati boleh duduk balik rumah, tengok kita duduk masuk asam pedas ke apa. Jadi tak ada apa mati ya. Ini tak betul ya. Kepercayaan yang sah. Adakah roh orang yang meninggal dunia tahu kita menziarahinya? Zahir pada hadis, dia tahu siapa yang menziarahinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dia kata idza kana ya'rifu fid dunya qala fa hadha fulan a'rifuhu. Jika sekiranya dia tahu orang ni di dunia, bila kita bagi salam dia kata yang ni aku kenal ni, nak menakan aku. Misal contohnya dia kata yang ni aku kenal. Jika dia kenal di dunia, dia akan kata fulan ini aku kenal. Maksud jika anak dia kenal lah, ni anak dia. Jika nak menakan dia kenal lah nak menakan dia. Jadi bila kita ziarah kubur mak bapak kita, dia tahu tak kita ziarah? Dia tahu. Al-Imam Ibn Qayyim menyebut sebahagiannya mereka berbangga dengan ahli kubur yang lain disebabkan mereka diziarahi oleh anak-anak mereka. Kerana kehidupan ini, manusia ni dia barzakh ni satu alam yang dia bukan lagi pergi pada akhirat, tapi dia antara keduanya, dia transit. Sebab tu kadang-kadang orang bermimpi berjumpa dengan ruh orang-orang saleh, kerana dia transit, dia masih tergantung antara kedua. Sebab tu kita hormat jenazah, kita tak angkat ambil baling, ambil rendam ayam tu, mandi sudahlah kau pernah basah. Kita angkat elok sebab bukan menghormati tubuh tu, menghormati empunya itu. Sebab tu orang perempuan dia iddah, dia ada apa, berkabung bila suami dia meninggal selama
arba'ata asyurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Sebab apa? Hormat orang lelaki ni, dia ada cemburu dia. Hari ni cerai, hari ni mati, esok nikah, dia ada cemburu dia. So nilai tu. Maka sebab tu agama tahu tentang ruh manusia yang pergi. Bila pergi ke barzakh, dia tak bersendirian, dia berjumpa lagi dengan ruh-ruh yang lain. Seorang wanita makan pil untuk mengelakkan haid ketika bulan puasa, adakah dibolehkan? Dibolehkan, tidak menjadi larangan. Cumanya dia kena tanya doktor lah. Kalau dia kata benda ni bahaya untuk kesihatan, maka dia datang hukum lain lah. Kalau dia kata kurang baik, mungkin dia makruh dan seumpama. Tapi puasanya sah dan dia dibolehkan. Sama dengan kes orang yang ambil pil untuk pergi umrah, untuk dia boleh dia tawaf. Ada ni tajuk Daulah Islamiah apa, saya tak jawab lagi, sesi lain lah. Saya jawab fiqh kecil-kecil ni. Bagaimana cara mandi junub dan mengambil wuduk bagi pesakit yang patah kaki tangan berbalut? Orang yang berbalut, dia ada beberapa perkara yang dia boleh buat. Pertama, sama ada dia tayamum. Misalnya dia balut sini, dia tak boleh, dia tayamum je lah. Dia satu sapuan pada muka dia ataupun pada tangan dia. Kalau dia tak langsung, tak boleh dengan air. Kalau dia boleh dengan air, dia boleh dengan air, dia ambil wuduk macam biasa. Kawasan yang berbalut tu, dia hanya sapu di atas. Ataupun jika dia tak sapu langsung, seperti pendapat Ibn Hazmin Al-Andalusi, juga tidak mengapa. Kemudian dia solat dan dia tak perlu qadha. Habis kalau dia balut semua separuh, tak apalah, tinggal hak mana tinggal baki ya. Tinggal 2 jari ya. 2 jari ya, masuk cukup lah. Kerana idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Jika apabila aku perintah kamu dengan satu benda, kata Nabi, datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Hak tu je kita mampu. Kalau tak boleh kena ayak langsung, ayak pun tak boleh, debu, solat terus. Berjunub dia tak boleh nak mandi, dia tayamum. Yang untuk berjunub dia tayamum. Tayamum tak boleh ni, dia ni terbakar habis ni, kena mana nak kena debu, tak payah. So, tapi kalau dia waras, dia ingat, dia solat dengan kadar yang dia boleh, dan dia tidak perlu qadha. Dan dia boleh jamakkan solat, tapi dia tak qasar, pasal dia susah. Zuhur campur dengan asar, asar campur dengan zuhur pada saat waktu pertama ataupun kedua, maghrib campur dengan isya ataupun isya campur dengan maghrib. Semua cerita suami isteri ni banyak betul. Habis masa kot ni. Pengarah boleh ke ya? Mohon bertanya dan pencerahan, bagaimana seorang yang telah bercerai masih keluar dengan bekas isteri? Suami tetapi melayan sebagai kawan, dan adakah ingin apabila dia dah cerai dan tamat iddah, dia bukan sama sekali orang asing. Sama sekali orang asing. Kawan dengan orang lain. Kawan dengan bini kita. Ni bini saya, tapi bini kita is our good friend. Kita semalam siapa abang saya, isteri saya bekas girlfriend saya. Saya tanya, adakah setelah dia jadi isteri dia bukan friend lagi kan? Sebab tu kita tak. Wanita, orang yang terbaik untuk dia cakap tentang segala masalah dia siapa dia? Suami dia kan. Suami benda orang yang kawan yang terbaik dia siapa? Isteri dia. Happy. Dunia macam tu lah. Allah suruh kita, sebab tu bila kita nak kahwin, Allah bukan suruh pergi menikah siapa-siapa lah. Sebab tu orang tak kata ayah pergi carilah seorang yang mana ayah rasa elok lah. Tak boleh Ayah dia tua, janda 70 tahun pun nampak elok Dia umur baru 25. Dia sebab tu
Allah kata litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesarannya, dia jadikan pada kamu min azwajikum anfusikum azwaja, dia jadikan daripada diri kamu sendiri pasangan kamu litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepada dia. Sebab tu kalau kita tak berkenan, kita jangan satu orang pergi tengok, weh dia kata segok lawa betul, aku tengok, aku pergi tengok, dia kata hampir tengok, nanti lo kita pergi tengok lo, kita tengok, aku tak tahu lawa aku mana yang tengok kan. Pasal mata orang tak sama. Sebab tu litaskunu ilaiha, supaya kita condong kepadanya. Mata kita tengok okey, hang tengok macam mana? Aku tengok tak apa okey, hang aku okey, tak usah kira dia, kira mata kita lah. Kalau tidak tak menikah negro, kacau lah. Negro kita tengok hitam, tapi ada orang tengok hitam manis kan. Negro kat UAE tu kami budak Melayu kenan. Sebab itu maka ini satu perkara yang penting untuk litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kamu mawaddah, yakni ada cinta dan rahmat. Cinta ni ada unsur seks sikit, dan kemudian rahmat ni dikesian. Sebab tu tua-tua 70 tahun, dua-dua 70 tahun tak boleh buat apa lah, tapi sayang lagi, pergi sekali, pergi beli ikan sekali, makan di kedai sekali. Rahmah, kesian, isteri sakit, suami sakit. Sebab tu kalau kita mawaddah itu penting. Kalau kita tengok satu pasangan yang kita nak kahwin ni, bahasa bulan puasa pejam mata habis kan, kita tak rasa teringin dalam bahasa seks. Maksud kita tak teringin, kita tak salah kahwin dengan dia. Walaupun orang kata, wih lawa dia ni berapa kali menang lah ni pertandingan Ratu Cantik, aku tak teringin jenis macam ni lah. Tak salah. Setengah orang dia tengok, macam mana dia tu handsome boleh kahwin yang biasa lah, mata dia teringin. Sebab tu maka tak apa. Sebab tu kita, kawan kita isteri kita, kawan kita suami, dan isteri pun demikian juga, dia kena, dia ada hak. Sebab tu tak boleh paksa wanita kahwin. Bagaimana cara menghitung bilangan puasa yang belum diqadakan? Sendiri mau bilang lah. Sendiri puasa, sendiri punting, tanya orang lain pula. Apa ke benda? Dia punting, dia tanya apa hari. Mana kita nak tahu? Kawan saya mempunyai latar belakang yang baik dan personaliti yang bagus, tapi dia tak dapat menahan nafsu menghantui diri dia. Jadi macam mana cara? Dia puasa, tak puasa, kahwin. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa yang mampu ada al-ba'ah. Ba'ah ni dia bukan kemampuan seks, ba'ah ni kemampuan untuk bagi nafkah, maka hendaklah kahwin. Fa illam yastati', kalau tak mampu, apa dah? Fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Bukan dia tak mampu tu, tak mampu seks dia mampu, tapi ba'ah tu dia tak mampu bah. Duit tak ada, kahwin hanya anak orang, tak ada makan bini. Nak makan apa? Kita makan kek cinta hari ni. Nasi lauk apa? Lauk cinta tak boleh. Pinggan kosong tak ada lauk kan, tak ada nasi, makan cinta ni dia tak boleh. Dia nak kena bercinta pun kena makan nasi tak. Maka tu dia kata ba'ah, nak kena ada rumah juga, nak kena tak ada tempat dia duduk. Tak mampu, maka hendaklah dia puasa. Jadi kalau mampu, kahwin lah. Kawan dia kata nafsu banyak tu, dia kahwin lah. Satu tak cukup, kahwin dua. Orang perempuan tak setuju, tapi kadang-kadang lelaki memang macam tu, dia tak mampu. Dia kata saya ni tak cukup lagi, dia tak cukup. Ada orang dia bukan hari-harimau, dia realiti dia tak cukup. Dan lelaki ni kalau dia mau kahwin, dia tak mau buat maksiat. Pada zaman hari ni, yang mana orang nak buat maksiat senang, kita bagi markah dah.
Dia tak mau buat maksiat dengan perempuan dia. Kata, aku nak kahwin, aku tak mau maksiat ni. Walaupun dia kahwin dua, kita bagi hormat lah kat dia. Sebab kalau nak buat maksiat dia boleh buat, tapi dia tak mau, dia nak terhormat. Yang ni kena hormat. Ialah menikah dua ni, isteri ni macam mana hebat pun, ayat kahwin dua ni dia tak setuju. Dia tangkap gambar depan muka surat metro boleh lah kan. Tapi besok selawat antara tarawih ini tidak pernah ada di dalam sunnah Nabi SAW. Siapa nak selawat, selawatlah, tapi bukan sallallahu salamu alaihi antara selang seli tarawih tu boleh berdoa, boleh apa. Wallahu ta'ala alam. Cukup marah banyak dia baca saat tanya majlis soal jawab puasa, ada bertanya menikah. Boleh lah juga pas puasa ni nikah pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.